Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Soalan ini tanya kat bawah. Kita udara pada malam ni untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ni saya live bersama Suara Anak Negeri. Assalamualaikum Datuk Lokman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Datuk Lokman, saya Farouk bin Muhammad Husin. Saya daripada Suara Anak Negeri. Saya host Suara Anak Negeri. Okey. Sebelum ini saya buat portal lah, tapi sekarang saya berada di TikTok dan saya buat live hampir hari-hari. Dan saya juga berbesar hati Datuk Lokman kerana Datuk Lokman saya UMNO Saya berbesar hati Datuk Lokman kerana Datuk Lokman terima jemputan saya. Saya sungguh berbesar hati. Malam ini kita akan berbincang tajuk yang tertera di poster. Selama 45 minit Datuk. Okey. Okey. Silakan. Saya akan bagi sesi ini kepada podcast. Podcast akan jadi moderator dan kita akan mulakan Datuk 45 minit. Terima kasih Datuk. Saya sungguh berbesar hati. Thank you very much sir. Terima kasih. Podcast, sila podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi datang ke Suara Negeri. InsyaAllah kita akan mulakan program ini. Dan tajuk kita pada malam ini memandangkan suasana politik kita pada hari ini. Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional semakin tersakiti, semakin terdesak. Penyokong-penyokong dia pun semakin tersakiti dan semakin terdesak. Jadi kita pilih tajuk ini untuk melihatkan mereka semakin terdesak melihat kerajaan perpaduan semakin menuju ke hadapan dan bumbung Putrajaya kita semakin konkret di bawah kerajaan perpaduan. Tahniah juga kepada Datuk Roma Adam yang bersusah payah, yang sentiasa berusaha untuk memastikan kerajaan perpaduan sentiasa baik, insyaAllah. Jadi saya nak silakan Datuk Roman, mungkin kita dengar pandangan dan suara Datuk Roma Adam selama 10 minit, insyaAllah. Kemudian kita akan pergi ke sesi bertanya kepada Datuk. Boleh Datuk? Boleh. Alright, insyaAllah. Jadi saya silakan Datuk Lokman untuk mulakan pentas kita 10 minit, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya sukalah nak memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa hari ini yang menyebabkan suasana politik kita ni sepatutnya sangat aman damai. Biasa kalau sesebuah parti politik yang mempunyai kekuatan lebih daripada 2/3, tidak ada sebarang bunyi seperti mana rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Jarang ada perkara tu berlaku bila dah cukup 2/3. Tetapi kita kena terima hakikat, kawan-kawan kita daripada Perikatan Nasional ni, mereka ni restless sekarang ni. Restless ni kenapa mereka ni berada dalam keadaan gundah gulana, mereka berada dalam keadaan keluh kesah, mereka berada dalam keadaan buat apa pun serba tak kena. Sebab hari ini pimpinan-pimpinan utama mereka sudah menjadi kluster mahkamah. Pimpinan utama mereka menjadi kluster mahkamah dan pimpinan-pimpinan mereka yang lain hari ini sedang disoal siasat oleh pihak SPRM. Bila masa akan menjadi kluster mahkamah. Yang kluster mahkamah boleh jadi teman di Sungai Buloh ataupun di Kajang. Dan ini menyebabkan mereka merasakan bahawa mereka perlu lakukan sesuatu. Itu sebab semenjak kalah, walaupun mereka dapat 74 kerusi Perikatan Nasional, tetapi mereka tidak mahu membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka sentiasa berusaha untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Yang mereka lupa, usaha mereka menjatuhkan kerajaan sedia ada itu berjaya ketika tahun 2020 dan selepas itu, kerana pada ketika itu belum ada Akta Anti Lompat Parti. Sebelum tu belum ada apa yang dipanggil sebagai SD ataupun aku janji bahawa seseorang ahli parlimen itu tidak boleh melompat parti, dan kalau dia lompat parti dia boleh disaman sebanyak 100 juta ringgit, terutamanya pada ahli parlimen yang mewakili Barisan Nasional. Ini menyebabkan selepas saja mereka tewas, mereka berusaha untuk menawan 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri. Gagal. Mereka cuba
untuk menjual. Kalau menang 6 buah pilihan raya negeri ni, kerajaan kita ni akan lumpuh dan akan hilang sokongan daripada rakyat. Mereka kata disebabkan UMNO, BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP, maka kita akan menang 6-0. Tetapi ternyata mereka hanya dapat mengekalkan status quo, ataupun 3 negeri mereka menang, 3 negeri lagi kita menang. Dan ini menyebabkan mereka hanya ada 4 negeri dan kita, Kerajaan Perpaduan, ada 9 buah negeri. Ini yang kita perlu faham dengan sejelas-jelasnya. Kemudian mereka cuba lagi tebuk atap ni, apa yang dipanggil oleh Haji Hadi sebagai kerengga. Kerja mengerengga ni tak habis-habis lagi. Dia mulakan di 6 buah negeri, disambung di pilihan raya kecil di Pulai dan juga Simpang Jeram. Mereka gagal sekali lagi. Kemudian mereka cuba bawa naratif yang sama, kita kena tolak. Kononnya disebabkan pelangai kawasan Melayu, peluang mereka untuk menang sangat cerah. Kalau menang di pelangai, bukan setakat boleh menang, boleh bentuk kerajaan negeri Pahang yang baru, mereka kata usaha nak tukar di peringkat pusat juga boleh berlaku. Dan sekali lagi mereka gagal. Dan yang terakhir, mereka cuba untuk menang dengan mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Hari ini Syamsuri dah menang dan ternyata Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin, ialah seorang pembohong, pembongak, dan dia tidak pun merealisasikan apa yang dia janjikan. Kalau mereka ni serius nak mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri, dah tentu Muhyiddin dah kosongkan kerusi pengurusi Perikatan Nasional dan bagi laluan kepada Syamsuri sebagai pengurusi barisan Perikatan Nasional yang baru. Sama juga dengan PAS. PAS juga sama-sama menyanyikan cerita Muhyiddin, penipuan Muhyiddin. Kononnya nak mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi kita lihat Haji Hadi dan juga Tuan Ibrahim Tuan Man masih tidak bersedia untuk menyerahkan kerusi Presiden PAS itu untuk dipangku oleh Syamsuri. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan kawan-kawan, walaupun mereka memulakan usaha menarik sokongan Syed Saddiq untuk bersama dengan mereka, dengan Syed Saddiq tarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar, namun hari ini walaupun Datuk Seri Anwar tak berjumpa dengan 5 orang ahli parlimen daripada Bersatu, kita lihat 5 orang ahli parlimen daripada Bersatu telah pun melarikan diri daripada mereka dan telah pun menyertai kita, telah menyertai dan memberikan sokongan kepada PMX. Jadi hari ini saya nak beritahu bahawa kawan-kawan Perikatan Nasional ni, mereka perlu move on dan menyedari bahawa kerajaan tidak akan bertukar sehingga PRU yang ke-16. Datuk Seri Anwar akan kekal insya-Allah, kalau dipanjangkan umur oleh Allah SWT, dia akan kekal sehingga PRU ke-16 sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu mukadimah saya. Kita buka kepada sebarang persoalan yang mungkin nak dibangkitkan oleh sahabat-sahabat. Terima kasih Datuk Loman. Mantap mukadimah yang boleh membuatkan walaupun kepanasan jiwa dan hati. Okey, saya persilakan Miwa. Soalan yang pendek Miwa untuk Datuk. Silakan. Datuk, kita nampak sekarang ni MP daripada Pembangkang, especially daripada Bersatu, mula menyatakan sokongan kepada kerajaan, kepada PMX. So, adakah Datuk melihat bahawa PAS juga akan satu demi satu membawa langkah yang sama kepada menyokong PMX kita? Macam mana tu Datuk? Saya tak berapa pasti sama ada mereka ni akan memindahkan sokongan ataupun tidak. Yang berlaku hari ini ialah kebanyakan mereka ni orang-orang Bersatu. Orang Bersatu ni pun kebanyakan mereka ni asalnya daripada UMNO juga.
kan. Kawan-kawan daripada PAS ini, yang daripada UMNO pula, tak banyak yang dapat peluang untuk menjadi wakil rakyat dalam PAS. Jadi kata-kata wakil rakyat yang menjadi wakil rakyat PAS ini, kebanyakannya mereka yang datangnya daripada tarbiyah PAS itu sendiri. So, saya tak nafikan bahawa wakil rakyat asal PAS ini, dia tidak semudah wakil rakyat daripada Bersatu untuk beralih sokongan. Not that easy. Tetapi tak mustahil orang baru macam Ketere umpamanya sudah mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan betapa susahnya dia nak kena sediakan dana untuk pergi kerja kahwin, nak pergi kerja kematian dan sebagainya. Saya rasa mungkin di atas keterdesakan itu tak mustahil demi untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan pusat, dia juga boleh mengalihkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Bagi saya, kita tak perlu nak beria sangatlah untuk menyambut mereka ni, kerana bagi saya hari ini kerajaan yang sedia ada sudah lebih daripada stabil. Kita sudah ada 2/3 majoriti di parlimen, kan? Tetapi kalau orang nak beri sokongan pada PM pun tak boleh cakap apa, kan? Orang nak nyokong, kita terima sajalah, betul tak? Cuma kita bimbang kalau misalnya berterusan, takut ada fitnah, takut ada sangkaan buruk. Orang mengatakan bahawa PMX melakukan apa yang dilakukan zaman Scheme of Thing Muhyiddin Yassin. Zaman Scheme of Thing Muhyiddin Yassin memanglah kita lihat ada yang diugut, ada yang ditawarkan jawatan, ada yang ditawarkan projek dan macam-macam lagi. So PMX tak buat benda tu. Jadi bagi saya lebih baiklah kita jangan beria sangat menyambut orang-orang yang nak menyokong ni. Takut benda ni jadi satu budaya yang tak berapa sihat, dan akhirnya orang hilang hormat, seperti mana orang hilang hormat pada Muhyiddin dengan Scheme of Thing dia. Okey. Alright, terima kasih. Engku Mak, pegang Engku. Engku Muhammad, silakan. Betul? Ya. Datuk, soalan saya, bila lepas pada PRK ni, jadi mereka mainkan satu naratif yang mengatakan bahawa sekarang ini majoriti orang Melayu Islam telah pun memilih PN berbanding UMNO ni lah. So apa pandangan Datuk? Saya tak berapa setuju dengan pandangan tersebut. Sebab kita kena faham kita tak boleh kata keputusan pilihan raya di 6 buah negeri itu ianya memberi gambaran bahawa ianya keputusan seluruh rakyat Malaysia. Tak betul. Apatah lagi bahawa keputusan itu hakikat dan realitinya hanyalah pendirian orang di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Selangor, di Negeri Sembilan, begitu juga dengan di Pulau Pinang. So kita tak boleh kata bahawa kalau nak kata seluruh Malaysia separuh sokong kita, separuh sokong mereka, itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Kerana kita hanya boleh ukur pendirian seluruh Malaysia ini berdasarkan pilihan raya umum yang ke-15. Pilihan raya umum yang ke-15, kita banyak tempat kita 3 penjuru. Banyak tempat kita 3 penjuru. So kalau 3 penjuru ni, kita tak boleh tak boleh juga nak kata hari ni kita dah confirm bersama dengan Pakatan Harapan, maka undi Pakatan Harapan dan undi kita ni dicantumkan kalau lebih daripada kawan-kawan Perikatan Nasional, maka kita sokongan kita daripada orang Melayu lebih. Pun tak boleh juga. Itu pun tak boleh diambil kira, kerana sokongan undi yang BN terima sebelum pilihan raya umum yang ke-15 ataupun masa pilihan raya umum ke-15, kerana kita tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Sama juga undi yang Pakatan Harapan terima pada pilihan raya umum ke-15 kerana mereka tidak bersama dengan BN.
kan? Dan begitu juga undi yang PN terima pada pilihan raya umum yang ke-15, kerana pada ketika itu ada 3 pilihan. So pilihan raya umum yang ke-16 kemungkinan besar hanya ada 2 pilihan, sama ada bersama dengan Kerajaan Perpaduan atau Perikatan Nasional. So keadaan akan jadi berbeza. Begitu juga dengan pilihan raya kecil di Pulai, di Simpan Jeram, di Pelangai. Begitu juga dengan pilihan raya kecil di Kemaman. Ianya hanya boleh mengukur sokongan rakyat di tempat itu saja. Sokongan rakyat di tempat itu saja. Boleh tak kita cakap kemenangan kita di Pulai menunjukkan bahawa orang Melayu yang mengundi Kerajaan Perpaduan lebih ramai daripada orang-orang yang mengundi Perikatan Nasional? Tak boleh. Kita tak boleh cakap itu menggambarkan keseluruhan. Saya tidak nafikan bahawa memang ada halangan untuk kita yakinkan orang Melayu untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, khususnya DAP. Sebab kita dah lawan DAP ni 58 tahun. Namun saya nak beritahu, pencapaian kita kerjasama ni dalam pilihan raya di 6 buah negeri, walaupun kita baru 8 bulan ketika itu, alhamdulillah kita dapat yakinkan lebih kurang separuh daripada pengundi Melayu untuk menerima DAP yang menjadi musuh kita 58 tahun. Di situlah saya nampak ada potensi. Kalau 8 bulan kita boleh yakinkan separuh, kita ada lagi lebih kurang 4 tahun. Takkanlah kita tak boleh yakinkan orang-orang yang menyokong kita dulu untuk bersama dengan kita. Setidak-tidaknya kita dapat yakinkan 80% daripada mereka pun, itu pun dah alhamdulillah, dah cukup baik. Kerana bagi saya, undi Melayu ni dia pasti akan berpecah. Kerana berapa perpecahan negara, Tuan Dr. Mahathir telah pecah belahkan orang Melayu ni menjadi banyak parti politik. Namun parti yang boleh membentuk kerajaan yang kuat dan stabil ialah parti yang boleh mendapat sokongan Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Sebab apa saya kata parti yang stabil ialah parti yang bersama dengan Pakatan Harapan? Sama ada BN bersama Pakatan Harapan atau PN bersama dengan Pakatan Harapan, parti yang bersama Pakatan Harapan itu akan stabil. Sebab apa? Sebab bila orang Melayu berpecah, siapa yang mendapat sokongan bukan Melayu akan memperolehi kestabilan. Sebab hari ini sokongan masyarakat Cina terhadap kawan-kawan Pakatan Harapan lebih kurang 97%. 97%. Sokongan orang India terhadap Pakatan Harapan lebih kurang 90%. So, mereka bukan majoriti tau. Mereka hampir menguasai kesemua undi bukan Melayu. Jadi itu sebabnya saya yakin BN hari ini mempunyai rakan kongsi yang betul. Walaupun kita berhadapan dengan kesukaran untuk meyakinkan orang Melayu untuk menerima DAP, tapi saya nak beritahu, lebih baik kita mengambil pendirian untuk melakukan kerja yang sukar ini demi masa depan yang lebih baik untuk anak bangsa kita, daripada kita chicken out ataupun kita mengambil pendekatan give up macam Jalil kan. Dia tahu bahawa orang Melayu susah nak terima DAP. Bukan semua orang Melayu susah nak terima DAP, hanya sebahagian. Yalah, kita masih awal. So dia ambil pendekatan, disebabkan sebahagian orang Melayu tak boleh terima DAP, maka kita kena putuskan hubungan dengan DAP. Kita kena balik bersama dengan Perikatan Nasional. Yang dia tak fikir hari ini, Perikatan Nasional dah menang 74 kursi daripada 114 kursi yang UMNO tandingi. So kalau UMNO hari ini bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO hari ini hanya 26 kursi. 26 kursi ni yang UMNO boleh jamin dia boleh dapat dalam pilihan raya umum yang ke-16. 74 kursi
yang PN menang adalah kursi yang UMNO tandingi. Yang ini UMNO takkan boleh dapat bertanding. Kalau ada pun kursi yang boleh UMNO rebut, ialah 29 kursi Melayu yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. So 29 kursi Melayu ni, saya nak beritahu, dengan prestasi PN dapat 74, BN hanya dapat 26. Kalau diagihkan 29 kursi ni, nescaya Perikatan Nasional akan dapat lebih. Jadi habis kuat mungkin UMNO boleh dapat ataupun BN boleh dapat dalam 31 kursi, maksimum 35. Jadi UMNO ada 191 bahagian. Kalau dapat 31 kursi, maknanya 160 UMNO bahagian ni boleh tutup lah daripada sekarang. Boleh tutup. Tak payah lagi bertanding. Tetapi kalau kita bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, DAP tak kacau kursi Melayu ni. Jadi kita hanya perlu berebut kursi mungkin dengan PKR dan juga dengan Amanah. Dan saya yakin formula yang kita pakai sekarang ni, Amanah akan bertanding di tempat di mana Amanah bertanding, PKR bertanding di tempat di mana PKR bertanding, BN akan bertanding di tempat yang BN bertanding. So kita ada 74 kursi Melayu yang kita boleh berebut ataupun kita boleh agihkan sesama kita. Bila kita agihkan 74 kursi ni, dia akan tengok pertama, kursi ni kursi yang dimenangi oleh pembangkang. Siapa yang mempunyai undi kedua terbanyak? Ini kelebihan dia. Bila kita tengok di sini, maka BN berpotensi untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang mungkin lebih daripada 80 kursi. Jadi bagi saya, bukan hanya kita memikirkan tentang soal masa depan Barisan Nasional dan juga masa depan rakyat Malaysia, kita kena ambil kira juga tentang keadaan ini, kerana kita tak nak BN terkubur, kita tak nak UMNO terkubur, so kena pertimbangkan juga tentang kedudukan dan peluang UMNO dan BN menang dalam pilihan raya akan datang. Dan bila UMNO sebagai sebuah parti terbesar di Malaysia dan sebagai sebuah parti yang mendapat mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai, bila dia bergabung dengan Pakatan Harapan yang mendapat sokongan bukan Melayu paling ramai, saya rasa ini satu ramuan yang akan memusnahkan harapan Perikatan Nasional untuk memerintah negara sampai bila-bila. BN tak perlu takut lagi macam dulu. Dulu BN hanya akan bertanding, UMNO hanya akan bertanding di kursi yang orang Melayu ramai saja. PH pula hanya boleh menang di kursi kawasan bukan Melayu dan di kawasan Melayu bandar, urban areas. Susah nak menang di kawasan-kawasan yang luar bandar. Jadi lepas ni, bila bergabung ni, kita boleh bertanding di mana saja. UMNO boleh bertanding, ada Cina, India beramai pun dia tak perlu bimbang. PKR, DAP, kalau ada Melayu ramai pun mereka tidak perlu bimbang. Ini saya nampak sebagai formula win-win situation, formula menang-menang antara BN dan PH. Alright. Terima kasih Dato'. Sama. Saya nak pergi Fairul, apa nak tanya? Ya, Assalamualaikum Dato'. Fairul. Ya, Fairul. So, nombor tu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana sokongan akar umbi UMNO itu sendiri di peringkat luar bandar. Nombor dua ni, saya nak tanya pasal peranan Haji Adi Awang dan Atuk Saka ni yang tak habis-habis orang kata mengattack kerajaan Madani sekarang ni. So saya tak faham sebab sampai sanggup menggelarkan pelbagai-bagai fitnah kepada kita ni yang bukan penyokong Pakatan, yang bukan menyokong Perikatan Nasional ni. Komen Datuk. Pertama, saya rasa dua orang Saka dengan Yahadi ni kita tak payah layan lah. Buat pengambil beras je. Biarkanlah dia. Biarlah. Baik Saka ni ke ataupun Yahadi ni,
saya nampak mereka ni dalam kategori manusia-manusia nyanyuk yang kita tak perlu memberikan perhatian lagi. Kerana apa saja yang mereka sentuh akan membawa kebinasaan insya-Allah. Dari segi akar umbi UMNO, saya tak nafikan bahawa mereka-mereka yang berada di luar bandar sudah pastilah mereka tak mudah untuk menerima kerjasama baru ni. Itu sebabnya saya suka nak meminta supaya rakan-rakan kita di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, mereka perlu terus-menerus mendekati ahli kita di bawah dan juga rakyat biasa ni. Ini yang paling penting sekali. Kita tak nak setiap kali kita buat penerangan, kita buat penjelasan, kita asyik cakap dengan ahli kita saja. Satu bagusnya bila kita dah ada TikTok ni, kita dah ada Facebook dan media sosial lain. Saya tengok yang mendengar ceramah saya, yang mendengar penjelasan saya bukan hanya ahli, ramai juga terdiri daripada rakyat biasa. Ini satu benda yang bagi saya sangat baik, sangat baik. So, kita kena memberikan kefahaman kepada rakyat dan ahli-ahli kita di peringkat akar umbi bahawa tidak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan hanya dengan satu rumpun atau satu bangsa. Orang mungkin tak perasan bahawa UMNO memanglah pernah berkuasa 61 tahun. Tetapi ramai tak tahu bahawa UMNO berkuasa 61 tahun itu bukan UMNO perintah hanya orang Melayu. UMNO masa tu ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, orang-orang Dayak, orang-orang Iban, semua masyarakat berbilang kaum. Cuma dulu kita punya rakan-rakan komponen ini mendapat dukungan daripada masyarakat bukan Melayu, khususnya India, Cina, Sing dan sebagainya. Tetapi hari ini kita lihat rakan-rakan komponen kita yang dulu dapat sokongan bukan Melayu, macam gerakan MCA, MIC, hari ini mereka sudah hilang, hampir hilang segala-galanya. Sokongan yang dimiliki daripada masyarakat India tinggal kurang daripada 10%. Sokongan yang dimiliki daripada masyarakat Cina kurang daripada 3% kalau ikut prestasi kita pada pilihan raya umum yang ke-15. Jadi inilah yang menyebabkan BN tak boleh bentuk kerajaan. Kerana kita hanya dapat sokongan daripada orang Melayu. Dan lebih mengecewakan, sokongan orang Melayu ini pun merosot dengan sangat drastik sekali akibat daripada kita punya masalah politik dalaman. Ada yang nak kekal sebagai Perdana Menteri, dia dragnya pilihan raya. Ada yang nak kekal sebagai menteri, dia hasutnya Perdana Menteri supaya jangan bubar DUN, jangan bubar parlimen. Jadi bila dilengah-lengahkan, musuh-musuh BN semakin tersusun gerak kerja mereka, fitnah makin bertaburan dan orang punya keyakinan kepada kita semakin luntur, khususnya BN akhirnya diberikan mandat sebagai Perdana Menteri di penghujung tempoh kerajaan memerintah. Jadi segala apa yang dilakukan oleh kerajaan memberikan impak kepada keputusan pilihan raya itu juga. So yang paling memberi kesan sudah pastilah sabotaj daripada ahli dan pimpinan parti itu sendiri, khususnya mereka yang tak dicalonkan semula, melompat parti, bertanding atas tiket parti lain macam Syahidah Kasim. Ada yang walaupun dia tak dicalonkan, tapi sebelah Perikatan Nasional pun tak nak calonkan mereka, macam Norma So akhirnya mereka, anak dia dapat, maka dia memberikan sokongan untuk bantu anak dia. Mereka juga sabotaj kita daripada dalam.
So terlalu banyak sabotaj dalaman ni inilah yang menyebabkan kita hilang banyak kerusi pada pilihan raya umum yang ke-15 dan juga pilihan raya di 6 buah negeri. Okey? Alright, terima kasih Datuk. Datuk ada masa lagi ke Datuk? Ya, ada. Okey. Wan Mohsin, silakan Mohsin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ni rakyat biasa nak tahu lagi sama ada betul ataupun tidak. Okey, selepas PRU yang ke-15, keputusan kita tergantung. Yang sepatutnya bergabung adalah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Ya. Kerana dua-dua parti ini mendapat kerusi yang tinggi berbanding Barisan Nasional. Betul. Dimaklumkan Perikatan Nasional tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan disebabkan adanya DAP. Adakah benda ini betul ataupun tidak tu? Ini tak betul. Tak betul sama sekali. Dia yang menyebabkan mereka ni tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan ialah kerana kalau bergabung dengan Pakatan Harapan, mereka masa tu ada 73 kursi. Pakatan Harapan ada 82 kursi. Jadi sudah pastilah yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba kalau ketika itu Tuanku tiba-tiba kata disebabkan kamu pernah jadi Perdana Menteri, maka kamu jadi Perdana Menteri. Disebabkan Anwar pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, maka kamulah jadi Timbalan Perdana, Anwar lah jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Yang menyebabkan dia tak nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan ialah kerana bila dia curi 10 orang kita dah dapat SD, kemudian dia tipu, dia hantar Hishamuddin naik private jet pergi ke Sarawak, yakinkan Abang Jo mengatakan bahawa BN dah ready nak menyokong kerajaan Muhyiddin. Dia dapat 23, itu pun bukan dengan konsen daripada 8 orang ahli parlimen yang berketurunan Dayak ni, yang sudah pasti tak nak bekerjasama dengan PAS. Pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin bila dia menghadap tu, dia dah ada 115 orang. Jadi dia macam mana pun dia nak jadi Perdana Menteri, sebab dia dah nampak nikmat jadi Perdana Menteri. Dia boleh daruratkan negara, dia boleh belanjakan duit negara lebih 600 bilion tanpa perlu dibawa ke parlimen. Yang kita tahu selepas pilihan raya, mereka boros, mereka boleh rasuah pengundi-pengundi skala besar, sehinggalah kantoi dengan video-video majlis angkat sumpah, majlis penyerahan duit-duit rasuah ni. So ini yang Muhyiddin Yassin mahukan. Kalau Muhyiddin dan Haji Hadi ni ada sedikit sekelumit dalam diri mereka ini nak memartabatkan Islam dan Melayu, nescaya bila Kebawah-Duli Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Bersatu, confirm mereka akan bersetuju untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab kalau mereka PN bersetuju kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita akan ada 156 orang wakil rakyat yang membentuk kerajaan. Paling besar, 156 orang. Lebih besar daripada sekarang. Sekarang baru 152. Okey. Keduanya, daripada 156 orang itu, 103 Melayu Islam. Hanya 53 bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya apa? Maknanya 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan ialah Melayu Islam. Tetapi mereka tak fikir pasal Melayu, tak fikir pasal Islam. Mereka tak nampak bahawa ini akan menjadikan Islam dan Melayu begitu kuat. Mereka nak kerajaan 115 orang. Dulu mereka 114 orang pun, 8 orang tarik sokongan, Muhyiddin tersungkur, hilang jawatan Perdana Menteri, terpaksa bagi kat Ismail Sabri. Ismail Sabri pun 114 orang yang angkat dia pun
Dia pun tak boleh lama jadi Perdana Menteri. Kita push supaya dibuat pilihan raya, dia terpaksa akur buat pilihan raya. Jadi saya nak beritahu, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan mereka ni diberi kuasa, cuba bayangkan azab yang terpaksa rakyat tanggung. Lockdown mungkin berlaku balik. Darurat mungkin berlaku balik. Bila keadaan tak stabil je, dia daruratkan negara. Bila mereka nak belanja sesuka hati mereka, mereka daruratkan negara. Jadi saya sangat bersyukurlah hari ini kerajaan kita hari ini dipimpin oleh PMX yang ada 152 sokongan. Kita ada sebuah kerajaan yang stabil. Kita tak perlu nak daruratkan negara semata-mata takut akan berhadapan dengan undi tak percaya. Kita lihat PMX, dia sendiri cadangkan. Selepas dia dapat mandat, dia sendiri cadangkan supaya buat undi percaya ke atas diri dia dan dia berjaya mendapat 2/3 majoriti, 148. Okey. Alright, okey. Terima kasih Datuk. Ada masa lagi kan Datuk? Boleh. Boleh, okey. Ridwan, silakan Ridwan. Satu soalan yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum kepada juga kepada pengerusi majlis. Saya ada satu soalan daripada saya kepada Datuk. Ya. Saya nak bertanyakan berkaitan dengan menteri yang baru dilantik oleh PMX. Apakah cadangan Datuk tentang pelantikan yang dilantik oleh PMX yang antaranya adalah Datuk Seri Johari, dia antara salah seorang yang berpengalaman. Selain itu Datuk Seri Dr. Zulkifli, dan seorang lagi tu yang terbaru adalah Menteri Kewangan kedua. Apakah pandangan dari segi Datuk terhadap pelantikan menteri-menteri baru? Pertama sekali, saya rasa pelantikan terhadap Johari Ghani disebabkan beliau ialah naib Presiden UMNO. Itu sebabnya beliau dilantik sebagai seorang menteri. Disebabkan kedudukan dia di dalam parti. Masa bentuk kabinet kali pertama tu, beliau sebenarnya ditawarkan juga, tapi beliau tolak sebab beliau nak kementerian lain, tapi dapat kementerian lain. Kali ini dia dapat kementerian komoditi, dan tempat ni merupakan tempat yang dulu dipegang oleh Timbalan Perdana Menteri kedua. Jadi tak ada sebab lah kenapa dia nak tolak. Kedua, tentang Datuk Seri Amir Hamzah. Kita tahu bahawa PMX ni hari ni banyak menguruskan soal hubungan antarabangsa kita dengan dunia luar, memulihkan balik hubungan diplomatik kita, dan cuba untuk membawa masuk pelabur seberapa ramai yang mungkin, seberapa banyak yang mungkin dana ke dalam negara, kerana kita mewarisi kerajaan dengan hutang 1.5 trilion. Jadi kita betul-betul kena usaha untuk bawa masuk pelabur dan mengukuhkan kedudukan mata wang kita, mengukuhkan kedudukan Bursa Saham Kuala Lumpur, membuka lebih banyak kilang-kilang, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, kurangkan kadar pengangguran, dan sekaligus akan membantu mengurangkan kadar jenayah dan sebagainya. Ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita akan naik dengan lebih pesat, dan lebih banyak pulangan dapat kita kembalikan kepada rakyat. So benda ni semua bagus. Namun bila beliau banyak bergerak keluar, sudah pastilah banyak urusan-urusan menandatangan dokumen dan sebagainya, dan urusan-urusan Kementerian Kewangan khususnya. Begitu juga dengan Kementerian Wilayah. Sudah pastilah proses itu akan memakan masa yang terlalu lama, proses kelulusan dan sebagainya. Jadi beliau perlukan seorang pembantu. Maka dengan itu beliau melantik Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan kedua, seorang tokoh korporat yang diyakini dapat menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kewangan ketika Datuk Seri Anwar memberikan fokus kepada kerja-kerja lain. Sama juga kalau dulu kita nak jimat duit, tak nak terlalu banyak kementerian, maka kita menutup Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan selepas tahun, sudah pastilah bila melihat banyak kerja tergendala,
ada yang tak smooth. Dia terima pula berbagai pandangan di peringkat Akaumbi yang mahukan kementerian ini dibuka semula. Maka setelah meneliti dengan sedalam-dalamnya, Yang Berhormat Perdana Menteri mengambil keputusan untuk mewujudkan kembali Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi bagi saya 1 tahun lebih daripada cukup untuk Datuk Seri Anwar mengenal pasti di mana kelemahan, di mana kekuatan kabinet-kabinet beliau yang sedia ada, siapa yang perlu digugurkan, kan? Dan ianya juga perlu synchronize dengan apa yang beliau katakan sebelum ni tentang soal tata kelola, soal bersih, soal integriti dan sebagainya. Itu sebab ada juga menteri-menteri walaupun dia tak terpalit tetapi pegawai dia terpalit. Menteri-menteri ini juga digugurkan, kan? Ada pula yang hilang jawatan di dalam parti, mereka juga ada yang digugurkan. Ada pula yang abangnya mahu dilantik menjadi menteri penuh, maka dia sebagai adik pula terpaksa digugurkan untuk memberi laluan kepada abang. Adik timbalan menteri, abang menteri penuh, maka adik terpaksa mengalah lah. So banyak faktor-faktor yang saya rasa matlamat dia ialah memastikan bahawa barisan kabinet yang baru ini dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat terbanyak. Ini sudah pasti matlamat utama dia. Jadi kita tak payah dengar suara-suara sumbang daripada PAS, daripada Perikatan Nasional yang kata ini kabinet balas budi lah, ini kabinet cacar marba lah. Biarlah. Sebab mereka tak dapat jadi menteri kabinet, memang itulah suara-suara yang keluar. Sebab kena ingat, kabinet ini akan menentukan jatuh bangun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah Datuk Seri Anwar ni bodoh sangat, nak memilih menteri-menteri kabinet yang cikai, yang cap ayam macam kerajaan Perikatan Nasional, ataupun kabinet gagal seperti mana kerajaan Muhyiddin Yassin, sudah pasti dia nak letak orang yang terbaik bagi memastikan imej dia sebagai Perdana Menteri itu terus dijaga dengan baik. Jadi sebarang keputusan yang beliau buat sudah diambil kira, dipertimbangkan dengan semasak-masaknya, sehingga kan kita lihat orang macam KJ yang beria sangat nak jadi menteri ni, beria-ria push Datuk Seri Anwar supaya menyegerakan kabinet reshuffle ni. Tapi bila Datuk Seri Anwar dah buat keputusan, dia pula ulas macam tu lah, macam ni lah, sebab dia tak dapat. Kan? Okey? Baik, terima kasih Datuk. Sama. Puan Tuan. Silakan Datuk. Nak stop Datuk beritahu Okey. Kami seronok tu macam tak mau stop. Tak apa, cakap. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih moderator. Saya ada 2 soalan tu. Ya. Okey, baru-baru ni tular Gem Perikatan Nasional mendakwa DAP memperkudakan UMNO untuk memperkukuhkan kedudukan mereka. Apa alasan yang dia bagi? Alasan tekan DAP ni menggunakan UMNO ni untuk mengukuhkan kedudukannya. Ya, itu kita nak tanya. Bagaimana cara DAP menggunakan UMNO? Itu sebablah sebenarnya dia orang ni tak ada hujah, kan? Kalau kita tanya dengan dia, kan, apa yang DAP gunakan UMNO ni? Kalau orang tanya dengan saya, tak betul tu. Sepatutnya hari ni DAP ni yang orang akan kata, kenapa kamu membiarkan diri kamu digunakan oleh UMNO? Sebab apa saya cakap macam tu? Saya nak beritahu. Hari ni saya nak beritahu, Datuk Seri Anwar, salah satu sebab kenapa dia dapat jadi Perdana Menteri ni, sumbangan terbesar diberikan oleh DAP. Sebab saya masih ingat, bila kita nak bentuk kerajaan ini, Anthony Loke beritahu dengan Datuk Seri Anwar, kalau DAP tidak berada dalam kerajaan pun mereka tak kisah. Janji Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab
DAP, kawan-kawan DAP sendiri sedar bahawa fobia orang Melayu ni banyak fobia dengan DAP ketika DAP di bawah pentadbiran lama, bukan bawah pentadbiran YB Anthony Loke. Orang Melayu khususnya UMNO ni ramai cukup takut dengan DAP, sehingga kan DAP merasakan kalau mereka berada dalam kerajaan, mungkin UMNO tak nak terlibat, tak nak bersama, dan Datuk Seri Anwar tidak boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya peluang untuk jadi Perdana Menteri itu akan berpindah kepada Tan Sri Muhyiddin. So, saya kagum dengan kawan-kawan DAP pada ketika itu. Mereka kata kalau mereka tak dapat jawatan dalam kerajaan pun tak apa, mereka tetap memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa ini satu pengorbanan yang besar. Keduanya, kita lihat DAP ada 40 orang wakil rakyat. UMNO ada 26 saja. UMNO hanya ada 26. Tetapi UMNO ada 6 orang menteri. DAP hanya ada 4 orang menteri. Jadi sebenarnya siapa gunakan siapa? Itu sebabnya saya nak beritahu rakan-rakan yang marah dekat DAP. Saya nak beritahu lah. Saya minta maaf cakap lah. Kalau MCA lah ada hari ni 40 kursi, you bagi dia orang ni 4 kursi menteri saja, you tengok nanti apa jadi. Saya nak beritahu, dari segi kemampuan untuk berkorban untuk negara ni, saya lebih yakin kawan-kawan DAP ni berbanding dengan kawan-kawan yang ada hari ni. Minta maaf cakap lah. DAP kurang-kurang kalau dia nak bertanding pun, dia akan bertanding di kursi-kursi bukan Melayu. Malah kursi bukan Melayu pun dia bagi wakil rakyat Melayu, macam Rara lah, siapa lagi, Profesor Aziz Bari, dia bagi kepada Johan, banyak kursi bukan Melayu dia bagi pada Melayu. Tapi kawan-kawan kita yang duk kata kita ni mimpi di siang hari, dia duk kata presiden kita mimpi di siang hari. Kawan MCA kita Tiliangka yang kita buat Kongres Melayu, Kongres Bumi Putra pun dia kecam kita. Dia nak supaya inilah Kongres terakhir, So mereka ni kursi yang Melayu pun mereka nak supaya pemimpin mereka boleh menang. So itu sebabnya lah, minta maaf cakap lah kalau saya punya pendirian secara peribadi, saya harap parti saya ni akan terus kekal bekerjasama dengan parti yang boleh mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu. Kita perlu sama-sama menyumbang. UMNO akan menyumbang untuk kembalikan sokongan orang Melayu kepada kerajaan perpaduan ni, dan kita harap kawan-kawan yang boleh menyumbang sokongan bukan Melayu kepada kerajaan perpaduan ini akan kekal bersama dengan kita. Ini harapan saya. Kalau yang Melayu punya sokongan pun tak dapat, bukan Melayu punya sokongan pun tak dapat, lepas tu duk hari-hari duk kecam, duk nak menjahanamkan kerajaan perpaduan. Kalau mereka rasa dah tak selesa bersama dengan kita, kita harap mereka ni pun buatlah haluan masing-masing. Jangan peningkan kepala anda dan jangan peningkan kepala kita. Okey? Okey, Tok. Beri soalan. Betul ke sokongan UMNO terhadap kerajaan perpaduan ni berbelah bagi? Contoh katalah, jika Presiden Ahmad Zahid Hamidi berundur, adakah UMNO dan Barisan Nasional ni akan berundur daripada kerajaan perpaduan? Saya setuju. Memang sokongan UMNO terhadap kerjasama dengan Pakatan Harapan, betul tak? Betul. Dengan kerajaan perpaduan berbelah bagi. Memang betul Tapi macam mana kita nak ukur? Itu penting. So kalau kita ukur daripada keputusan sama ada Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan
perlu menang tanpa bertanding ataupun tidak. Ini kayu ukuran yang pertama. Kita lihat pada ketika itu 95% lebih menyokong supaya Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO yang membawa UMNO untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dikekalkan sebagai Presiden dan Timbalan tanpa pertandingan. Jadi betul lah, memanglah berbelah bagi. 95% sokong kekal bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, dengan Kerajaan Perpaduan, dan lebih kurang 5% antaranya Khairi Jamaluddin, begitu juga dengan Syaril Hamdan, yang bangun 2-3 orang je bangun, beberapa orang je bangun, yang malu sendiri, sebab kempen macam-macam, last kali tak ada orang sokong dia. Ini kayu ukuran yang pertama. Kayu ukuran kedua yang kita boleh ambil kira bahawa akar umbi UMNO memberikan sokongan kepada kerjasama dengan Pakatan Harapan ini, kita boleh tengok ketika pertandingan timbalan Presiden, pertandingan naik Presiden UMNO dan MKT UMNO. Pada ketika itu, saya nak beritahu puak-puak pengkhianat ini, mereka kata kita tak boleh tukar Presiden, kita tak boleh tukar timbalan Presiden, kita tak boleh nak rampas jawatan ni. Tetapi kita boleh rampas jawatan naib Presiden dan MKT. Dengan memenangi kursi naib Presiden dan MKT, kita boleh buang Presiden dengan timbalan. Saya masih ingat lagi ini apa yang dilapaskan oleh geng-geng pengkhianat ni untuk bertanding jawatan naib Presiden dan juga jawatan MKT. Namun 162,000 perwakilan yang terlibat lebih kurang telah membuat keputusan untuk memenangkan 3 daripada 3 naib Presiden ni, 2 daripada kem Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan hampir semua MKT yang menang terdiri daripada kem Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa akar umbi UMNO mahukan kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan diteruskan. So ayat-ayat Hisham Jalil, Khairi Jamaluddin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, Hisham Tun Hussein, yang mengatakan akar umbi UMNO nak supaya kita bersama dengan Perikatan Nasional. Tolong buktikan di mana, apa nas, apa dalil, apa hujah yang kamu nak berikan mengatakan bahawa kamu ada sokongan akar umbi. Tak ada. Kalau ada, maybe that 5%. Kalau ada, mungkin undi yang diperolehi oleh teman-teman mereka yang bertanding jawatan naib Presiden dan teman-teman mereka yang bertanding jawatan MKT UMNO. Tetapi Alhamdulillah, selepas saja pemilihan, Datuk Seri Zahid telah berjaya mengembling tenaga semua naib-naib Presiden UMNO, Timbalan dan juga MKT UMNO untuk berada dalam satu saf, satu pasukan, memberikan dukungan padu kepada Datuk Seri Anwar. Baru-baru ni pendirian kita ulangi sekali lagi, kita terus kekal bersama dengan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Yang tak bersama pun kita dah pecat kerana melanggar tata etika ahli. Dulu dia bersama, tapi bila dia tak dapat jadi ketua perangan, dia kecewa, dia mula belasah. Kemudian bila Presiden panggil, tawarkan 2 GLC, dia tak dapat pengurusi GLC, dia sambung belasah lagi. Ini orang-orang yang penuh dengan agenda peribadi, kepentingan peribadi ini. Baguslah, lebih baik dia orang ni tak berada di dalam parti kita. Biar dia menyertai Atuk dengan rakan-rakan dia. Sekarang pun dia pergi berjumpa pun dengan Khairuddin Abu Hassan, dengan siapa nama, Zain Badak. Biar dia berkawan dengan geng-geng sebelah sana ni. Okey, saya rasa cukup kot. Dah 1 jam ni. Datuk, saya ada soalan tambahan dari Jeneri tu sebelum Datuk keluar. Alright. Saya potong moderator punya sana.
Silakan. Okey, saya macam ni tanya tu. Dengan komposisi Menteri Kabinet daripada UMNO 7 orang dan beberapa orang lagi, dengan penguasaan 4 negeri sebagai sebuah kerajaan, okey, bagaimanakah, apakah cara yang dasar-dasar yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan itu sendiri nak menunjukkan kepada orang Melayu bahawa UMNO itu memang membela orang Melayu dan meletakkan Islam itu sewajarnya pada tempatnya. Kita nak melawan satu naratif yang dibawa oleh pimpinan pengkhianat nasional ini yang hari ini dianggap seolah dewa-dewa dari langit yang didukung oleh orang Melayu sendiri, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar, Datuk. Itu soalan yang pertama. Bagaimana kita nak melawan naratif pembunuhan dewa-dewa yang dianggap dewa-dewa ini? Okey, soalan kedua, kita sedia maklum penubuhan PAS itu sendiri daripada UMNO dan Bersatu ini sendiri pun daripada UMNO, dan penubuhan mereka adalah asasnya 100% nak menguburkan UMNO itu sendiri. Dan dalam pihak Melayu, kebanyakan 100% kerusi yang mereka menang itu adalah kawasan Melayu. Jadi, dan naratifnya cuma satu, Datuk. Seolah-olah DAP ini menguasai orang Melayu, menguasai kerajaan semasa ini, dan orang Melayu terpengaruh dengan agenda itu. Jadi kita nak ceritakan kawasan luar bandar ini yang UMNO perlu rampas mula kerusi itu kerana Perikatan Nasional itu pimpinannya hanyalah berbohong dan bersandiwara dalam senario semasa nak memperbodohkan orang Melayu sendiri di kawasan luar bandar. Okey, sila jawab tu. Okey, bagi saya orang Melayu kena bijak, kan? Orang Melayu tak boleh membiarkan diri mereka terus-menerus diperbodohkan. Kalau orang Melayu masih lagi membenarkan otak mereka diracuni, memang berat, kan? Namun kita dapat kita sedar bahawa tak mudah kerana yalah, bukan semua orang tu berpelajaran. Dan bukan semua orang berpelajaran tu cerdik, kan? Jadi kalau mereka tak boleh nak buat pembandingan, tak boleh nak menilai hujah-hujah di kedua-dua belah pihak dan pilih yang terbaik, lebih baik elak daripada mendengar pemfitnah-pemfitnah. Macam sekarang ni, terlalu banyak fitnah yang dilontarkan oleh Raja Petra, fitnah yang dilontarkan oleh Cikgu Bat, fitnah dilontarkan oleh Papa Gomo, Tun Faisal dan sebagainya, kan? Kalau kita tak boleh saring maklumat itu, dan ada yang lebih mengecewakan saya, setengah-setengah mereka ni, dah lah mereka ni, kita hantar berita ni, kadang-kadang mereka tak buka, kan? Dia duk hadam apa benda yang datang daripada sebelah sana, kan? Dan mereka ni bantu pula sebarkan. Bila kita tanya kenapa sebar benda fitnah ni, dia kata saya bukan sebar. Saya bertanya, tapi tak ada pun dia letak caption, Datuk betul ke ni? Betul tak? Ini lebih mengecewakan lah. Nasihat saya satu je. Kalau rasa ilmu tu tak cukup, lebih baik jangan tonton geng-geng pengkhianat ni. Jangan tonton apa yang dilafazkan oleh puak-puak Perikatan Nasional ni. Sebab otak kita nanti akan dikelirukan. Kalau kita punya ilmu agama ni cetek, itu sebabnya agenda yang dibawa oleh PAS dan PN ini mudah meresapi otak kita. Contohnya, ayat-ayat yang mengatakan bahawa undi PAS sama dengan undi Islam. Masuk PAS sama dengan masuk Islam. Keluar PAS sama dengan keluar Islam. Mana datang logiknya? Tapi ada orang percaya. Dia kata tak apalah, Kota Baru ni kotor, tak apa. Tak apalah, tak ada pembangunan, tak apa. Yang penting Islam. Ada juga yang berpandangan begitu. Sedangkan kebersihan itu sebahagian daripada tuntutan Islam. Jadi orang yang cetek ilmu Islam dia akan mudah terpengaruh. Itu nasihat saya. Kalau tak cukup ilmu, lebih baik jangan buka apa yang puak-puak PAS ni dan puak-puak Perikatan Nasional ni bentangkan ataupun hidangkan. Kemudian ada juga yang terpengaruh. Undi PAS masuk syurga. Undi PH, undi BN masuk neraka. Kalau nak ikutkan macam tu, Rasulullah pun masuk neraka, kan? Tetapi ada yang percaya, dengan hujah-hujah dangkal sebegini.
Jadi itu sebabnya bagi saya kerajaan hari ini perlu tegas dalam soal 3R ini. Kalau dah melampau sangat kan, perlu diambil tindakan. Contohnya macam PMX pun saya faham beliau nak nampakkan bahawa beliau ni seorang yang mengamalkan apa yang dipanggil sebagai kebebasan bersuara. Tetapi bagi saya kebebasan bersuara itu tidak boleh dibiarkan menjadi kebebasan memfitnah. Kalau ada orang yang memfitnah, keterlaluan, walaupun PMI kata siapa duk kritik dia biarkan, tetapi saya tetap dengan pendirian mengatakan bahawa kalau ada orang memfitnah keterlaluan, ianya wajar diambil tindakan. Wajar diambil tindakan. Ada lagi satu tadi, apa soalan dia? Saya boleh soalan ke tambah? Yang terakhir. Okey. Datuk, macam mana okey ke Datuk? Boleh ke Datuk? Okey, last. Last daripada Modeko. Rio soalan 2 Rio tadi tak payah jawab. Modeko, last. Pendekkan dan ringkaskan. Okey, Assalamualaikum Datuk dan juga semua host dan juga panel. Okey Datuk, soalan saya ringkas Datuk. Okey, hari ni Tok, saya rasa kita kekurangan TikTokers daripada UMNO sendiri tu, di media sosial TikTok khususnya. Dan ni yang saya nampak, sebab saya nampak banyak daripada PH. UMNO ada tapi tak berapa ramai untuk menjual produk UMNO tu, untuk mengenalkan UMNO ni kepada netizen. Macam Datuk cakap tadi, kita tak perlu nak cerita untuk ahli parti, kita nak sebarkan untuk atas pagar dan juga semua. Jadi Datuk, boleh tak Datuk usulkan benda ni Datuk, 151 bahagian keluarkan TikTokers yang berbakat. Sebab saya rasa memang ramai tu yang berbakat tapi tak diketengahkan. Di bahagian saya pun tak ada orang kata cuba nak ketengahkan TikTokers yang berbakat. Ramai orang yang boleh ke depan Datuk, tapi mereka tak ada jalan, tak diberi peluang untuk ke depan. Inilah masalah yang saya rasa perlu diselesaikan Datuk. Apa pandangan Datuk dengan isu ni? Saya setujulah dengan pandangan saudara Modeko ni. Kita pernah buat apa yang dipanggil sebagai mencari pemengaruh ni. Kita mencari TikTokers ni. Memang tak nafikanlah kan, jumlah yang participate itu ada tapi tidak cukup ramai. Yang keduanya dari segi kualiti pun masih lemah lah kalau nak dibandingkan dengan Perikatan Nasional. Kita tak nafikan dari segi TikTokers di sebelah Perikatan Nasional ni lebih tersusun tersusun fitnah mereka, tersusun dia punya gerak kerja melanyak kita, tersusun. Puncanya lebih kerana faktor keuangan. Jadi saya nak sentuh bab kewangan ni pun berat jugalah kan. Saya faham kerajaan kita dengan kerajaan sebelum ni tak sama. Kerajaan sebelum ni dari segi kekuatan kewangan mereka luar biasa. Mereka boleh bayar TikTokers, ada yang buat 4 posting 100,000 kan, masa pilihan raya umum yang ke-15. Sebab rompakan yang mereka lakukan, kita dah tahu hari ni, duit judi, cabutan judi daripada 8 kali boleh jadi 22 kali. Jana wibawa patut untuk orang Melayu boleh jadi. Tokek perabot kawan dengan Maiden pun dapat kan. So skandal jana wibawa diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang kroni, kepada Bersatu. Ini menyebabkan mereka ada kekuatan kewangan yang luar biasa. Itu sebab kita tengok dulu ada TikTokers yang bersama kita, bermatian-matian dengan kita. Zam Yahya, Aidil kan, YB Viral tu semua UMNO dulu tu. Semua geng kita semua tu kan. Atan Likas. Kita tengok hari ni mereka berpindah bos. Jadi saya rasa kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena nampak dan tengok benda ni secara serius. Kita tak boleh membiarkan lebih ramai TikTokers kita, Facebookers kita, YouTubers kita semakin hari semakin ramai berhijrah ke sebelah sana. Apatah lagi
nak mempertahankan kerajaan Datuk Seri Anwar ni bukan satu benda yang mudah. Hari ini bukan setakat beliau dikecam hebat, tetapi orang yang mempertahankan beliau juga dikecam hebat, dan we are losing our supporters. Kita tak nafikan, kita tak nafikan ini satu tugas yang sukar, satu tugas yang berat, tetapi yang paling penting sekali, kita kalau boleh nak maintain kawan-kawan yang berjuang dengan kita. Kebanyakan daripada mereka terdiri daripada mereka yang berjuang secara pro bono ni, setidak-tidaknya adalah apresiasi terhadap mereka ni, setidak-tidaknya sekali-sekala PM perlu berjumpa dengan mereka, bersembang dengan mereka, minum kopi, minum teh ke apa ke, Kita tahu tugas beliau berat, dia nak cari pelabur dan sebagainya, tetapi kena cari jalan lah, kena cari jalan. Khususnya menteri-menteri kita ni kena selalu buat engagement dengan TikTokers kita. Perlu selalu buat engagement dengan kita punya social media aktivis, supaya kerjasama di antara mereka ini dengan pemimpin kita dapat kita perkukuhkan. Kerana tidak ada media lain yang akan mempertahankan menteri-menteri dan Perdana Menteri kita lebih daripada media dan aktivis parti, aktivis social media yang datangnya daripada latar belakang parti politik. Sebab bagi kita, kalau jatuh je kerajaan itu, maka parti kita jatuh. Tapi kalau media-media lain, mereka banyak menulis dan sebagainya berdasarkan media buy, Jadi siapa bayar mereka, mereka tulis lah. Kalau pembangkang bayar mereka, mereka tulis juga. Cuba kalau pembangkang bayar kepada TikTokers kita yang tak boleh dijual beli ni, mereka tidak akan terima, Itu beza dia. Mereka loyal pada satu tuan, mereka loyal kepada parti, bukan pada tuan, mereka loyal pada parti. Jatuh bangun parti ni, mereka akan pastikan sampai parti kita ni tak jatuh, InsyaAllah. Okey, itu je. Okey, saya ucap jutaan terima kasih kerana mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.